yang keberapa? Kita dah sampai poin yang keberapa? Poin yang ke-11, betul? Ya, kita ada berapa poin, ada berapa perkara kita nak cerita ni? 21 perkara. Jadi ustaz tak boleh cerita sekaligus 21 perkara, nanti puan-puan tak ingat, tak faham. Jadi ustaz kena cerita sikit-sikit supaya kita faham dan akhirnya nanti dapat mempraktikkan bacaan seperti mana yang ustaz tunjukkan dalam bacaan Quran kita dalam seharian, insya-Allah. Okey tuan-puan, mari kita fokus kepada poin yang ke-12. Poin yang ke-12 ini ulama sebut sebagai bacaan naqal. Bacaan apa puan? Pernah dengar tak? Pernah tak ustaz sebut dulu kan? Bacaan naqal. Okey, saya tulislah something kat whiteboard supaya papang lebih jelas ya. Sekarang ni kita dah sampai poin yang ke-12. Di bawah tajuk 21 perkara khusus. Perkara khusus dalam bacaan riwayat Imam Hafs an Asim melalui Tariq Asy-Syatibiyah. Dan kalau ditanya oleh anak cucu siapalah mereka ni semua, puan-puan jawab ringkas saja. Mereka ni semua adalah ulama-ulama Al-Quran. Ulama-ulama Al-Quran yang hidup pada zaman sahabat-sahabat Nabi dah. Sebagai contoh, Imam Hafs, Imam Asim, mereka ni hidup pada zaman sahabat. Begitu juga dengan Imam Asy-Syatibiyah. Ya? Okey tuan-puan, jadi kita dah sampai poin yang ke-12, iaitu disebut sebagai bacaan naqal. Ada yang eja macam ni, ada yang eja macam ni. Boleh belaka lah. Bacaan naqa ataupun naqal. Ya? Apa makna naqa ataupun naqal? Sebelum tu sebut dulu sama-sama dengan ustaz. Bacaan naqal. Jangan nakal pula, bukan nakal, naqal ya. Naqal ni maksudnya memindahkan. Memindahkan. Dan bacaan ini hanya berlaku pada satu tempat aja dalam Quran. Pada satu tempat, satu surah, iaitu melibatkan surah Al-Hujurat. Berlaku pada surah Al-Hujurat. Ayat 11. Surah Al-Hujurat ayat 11. Bagaimanakah bentuk ayatnya? Okey, kalau puan-puan tengok dekat situ, bi'sa, lepas tu ismul fusuqu ba'dal iman. Okey, ayatnya begini. Mula-mula bi'sa. Bi'sa. Lepas tu ni. Okey. Tuan-puan, dekat sini kalau puan-puan perhatikan tulisannya, ada dua hamzah wasal. Perasan tak ada dua hamzah wasal? Ni, yang pertama yang ni. Yang kedua yang ni. Ada berapa hamzah wasal? Dan kalimah ni satu je dalam Quran. Semua kalimah lain tak ada dua hamzah wasal, melainkan kalimah ni je ada hamzah wasal. Jadi, hari ni saya nak kita fokuskan sama-sama kalimah ini macam mana nak baca. Bagaimana yang diajar oleh para ulama'. Okey, ni bi'sa, ini baca ismu al-fusuqu. Al-fusuqu ba'dal iman. Okey. Kalau orang tanya, apa hukum bacaan ni? Bacaan naqal. Jangan jawab alif lam. Dulu ada pelajar jawab, Ustaz, alif lam qamariyah. Ada pula kata alif lam syamsiah. Ada pula kata, tak tahu apa hukum Ustaz. Tak tahu tu maknanya dia tak belajar lagi lah tu. Bagi tuan-puan yang dah belajar, hukum bacaan ni namanya bacaan naqal ataupun memindahkan. Okey. Sekarang ni, gini. Yang penting sebagai pembaca Quran, bagaimana nak baca kalimat ini? Kata ulama' terdapat dua kaedah. Terdapat dua kaedah bacaan. Puan-puan kena pilih salah satu lah. Jangan pilih dua-dua. Pilih salah satu kaedah. Okey. Ketika wasal, maksudnya wasal tu ketika sambung lah. Ketika wasal ataupun ibtidak. Ketika kita wasal ataupun ibtidakkan bacaan, makna ketika wasal, maka kalimah yang saya gariskan ini kena baca dengan ejaannya lismu. Cuba ikut lismu. Kalau wasal tu maknanya sambung lah. Start daripada bi'sa, sambung kat sini dan sambung sampai habis ayat tersebut. Cuba ikut Ustaz. Bi'salismul fusuqu. Salin, tulis ni. Maknanya nanti
Bila kita nak baca, nak sambungkan bacaan, hamzah wasal ni buang. Dua-dua hamzah wasal ni buang. Dan ini adalah huruf lam yang berbaris satu di bawah. Maka dibaca dengan ejaknya diringkaskan jadi begini. Lismu. Ya. Sekali lagi ulang. Bi'salismul fusuqu. Okey, ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, ketika ingin memulakan bacaan pada hamzah wasal. Puan-puan nampak tak pada tulisan ni ada hamzah wasal? Ni hamzah wasal kan? Okey, sat lagi nak baca macam mana? Kata ulama, kamu bayangkan tulisannya begini. Dan hamzah wasal ini kamu baca baris atas. Ikut alismu. Okey, jadi ada berapa kaedah di sini? Ada dua kaedah. Yang pertama ketika wasal, maksudnya ketika kita sambungkan bacaan. Yang kedua ketika ingin memulakan bacaan pada hamzah wasal, maka yang ni kamu jangan baca lah. Kamu nak mula kat sini kan? Kita nak mula kat sini kan? Yang ni tak usah baca. Kita baca alismu, sebut. Mana tahu kita belajar bahasa Arab ke, belajar tafsir ke, kemungkinan besar kita akan ambil kalimah ini saja. Jadi kalau ambil kalimah ini saja, ulama ajar pada kita, kamu baca alismu. Tapi hakikat sebenarnya tuan-puan rasa praktikal mana agaknya kaedah bacaan bagi kalimah ini? Yang nombor satu ke nombor dua? Bagi kita orang awam, biasanya kaedah nombor satu. Kaedah nombor dua ni jarang-jarang kita baca. Melainkan kalau tuan-puan belajar tafsir, belajar bahasa Arab. Itu lain ceritanya. Tapi biasanya bagi macam kita orang awam, kita nak baca Quran kan? Biasanya kalau kita baca Quran, kita baca semua ayat kan? Bila baca semua ayat, nak tak nak tuan kena baca daripada sini kan? Okey, bila baca dari sini, sambung ke sini, apa bacaannya? Bi'salismul fusuqu. Sebut. Dan kalau puan-puan tengok dalam mata ustaz, ayatnya berbunyi bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Betul? Cuba baca. Baca sama-sama. Sekali, satu, dua, mula dengan ayat. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sebut. Percayalah, ada orang di luar sana yang pernah saya dengar bacaannya bi'sal ismu. Dia kata bi'sal ismu. Mana boleh baca bi'sal ismu? Kat sini tak ada lam mati. Lam tu berbaris satu di bawah. Bukannya lam mati je. Jadi tak boleh baca bi'sal. Dan tak boleh kabur sebagai hukum alif lam qamariyah. Yang ni bukan alif lam. Bukan qamariyah, bukan syamsiah. Sebaliknya bacaan naqal. Bacaan yang khusus yang mana terdapat satu sahaja dalam Quran. Sekali lagi diulang, kalau kita sambung macam mana bacaan tadi? Bi'salismul fusuqu ba'dal. Tapi kalau nak baca ni aja? Nak baca ni aja? Alismu, tak payah bi'sa lagi dah. Baca alismu. Iya. Jadi agak-agaknya antara dua kaedah ni, kaedah mana yang akan kita praktikan? Yang pertama, ya bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Okey, puan-puan, itu sajalah yang saya nak ingatkan, poin yang ke-12. Seterusnya poin yang ke-13. Okey, kita ambil 2 poin je hari ni ya. Okey, poin yang ke-13 merujuk kepada hukum. Hukum apa kat situ? Siapa ingat apa nama mat kat situ? Tak ingat ustaz mat apa? Kenapalah tak tulis kat sini ustaz? Okey, namanya mat ini adalah melibatkan 3 perkataan ini disebut bacaan mad fara' ataupun istifham. Pernah dengar? Bukan pernah dengar saja ustaz, dah belajar pun dengan ustaz. Okey, baik. Memanglah betul ditulis kat situ tu bacaan ibdal dengan tashil. Okey, tak apa, yang tu nanti saya terangkan. Okey. Sekarang ni poin yang ke-13 dia lebih kepada hukum mad yang disebut sebagai mad fara' atau istifham. Sebut. Terlihat lidah mad istifham ya. Sebenarnya perempuan sebut mad fara' pun okey dah, tak sepaya sebut mad istifham. Jadi apa makna fara' ini? Memperbezakan. Manakala istifham pertanyaan. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan,
Kalimah yang terlibat dengan makfarah atau istifham ni hanya 3 je dalam Quran. Yang pertama, ya, terdapat 3 contoh pada 6 tempat dalam Al-Quran. Terdapat 3 contoh pada 6 tempat dalam Al-Quran. Okey, apakah 3 contoh pada 6 tempat? Yang pertama, kalimah ini je. Ni. Okey, satu. Yang kedua, ini. Okey. Yang ketiga, ini. Okey. Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Dalam surah manakah kalimah-kalimah ini? Untuk Al-Baqarah ini diletak pada surah Al-An'am ayat Al-An'am ayat 143 dan 144. Bermakna berapa tempat? 2 tempat. Berapa contoh? 1 contoh kalimah, 1 perkataan, 1 kalimah berada pada 2 tempat. Okey, untuk Allahu Yunus. Surah Yunus ayat 59 dan An-Namlu. An-Namlu ayat 59 juga. Maknanya berapa tempat? 2 tempat. 2 campur 2 dan 4. Lagi untuk Al-Ana Yunus ayat 5191. Yunus 51 dan 91. Okey tuan, berapa tempat? 2. Bermakna 4 campur 2, 6. Betul tak ayat Ustaz ni? Terdapat 3 contoh kalimah pada 6 tempat dalam Quran. Okey. Tak ada tempat lain yang ada kalimah ini melainkan surah ini saja. Melainkan ayat ini dan surah ini saja. Okey, sekarang ni saya nak ajar macam mana nak baca semua kalimah ini. Okey, tuan-puan, tempat yang Ustaz gariskan ini, tuan-tuan kena baca 6 harakat. 6 harakat. Dibaca berapa harakat? 6 harakat. Okey, cuba dengar Ustaz sebut. Ustaz bacakan contohnya. Tuan-puan ikut ya, tengok ya. Contoh yang pertama. Al-Zakaraini. Cuba ikut. Susah ke senang nak baca? Senanglah Ustaz. Pasal apa? Kita hanya sebut A tadi kan? Masa sebut A buat apa? Laki buka lah mulut tu. Kalau puan-puan tak buka mulut, macam mana nak bunyi A? Kalau tutup mulut, tak bunyi A tuan-puan. Kena nganga mulut. Tapi ingat, nganga mulut kita tu jangan luas-luas. Sikit aja, tengok mulut saya. Az-Zakaraini. Ikut. Jangan cepat. Kena cukupkan 6 harakat. Tengok. Kira tu jangan terlampau slow, jangan terlampau cepat sangat. Tengok. Az-Zakaraini. Sekali lagi last. Manakala contoh yang kedua, Allahu. Okey, Ustaz nak ingatkan, nampak tak Ustaz gariskan ke sini 6 harakat, 6 harakat. Kat sini tuan-puan jangan kurangkan harakatnya, pastikan 6 harakat sebab dia menunjuk kepada makfarah ataupun istifham. Okey, dan selepas kita bunyi A tadi, tuan-puan kena pastikan beratkan sedikit bacaan pada huruf yang bersabdu. Nampak tak huruf apa yang bersabdu kat sini? Beratkan. Kat sini huruf apa yang bersabdu? Lam, beratkan pada dia. Okey, last sekali contoh yang ketiga adalah pada kalimah Al-An'am pada surah Yunus ayat 51 dan 91. Okey, tengok saya baca. Al-Ana. Ikut. Pastikan jangan 2 kali al kat situ. Jangan al-ana 2 kali al pun tak boleh. 1 kali al saja, tengok ni. Tapi sebelum bunyi lam tu, pastikan 6 harakat bunyi A dulu.
Tengok. Al-ana. Ikut. Jadi tuan-puan, okey ke? Boleh buat begitu bacaannya. Dan cuma bezanya dengan bacaan di atas, tuan-puan, kalau di atas tadi, lepas bunyi A, tadi kita beratkan pada zal, kita beratkan pada lam. Yang ni, tuan-puan tak boleh berat. Kena ringankan bacaan pada huruf lam. Pasal lam tu ada tanda apa, Ji? Tanda mati. Lam tu mati. Maka kena ringankan je lah bunyinya. Nak bunyi lam guna apa? Tepi hujung lidah. Angkat ke atas lah. Angkat ke atas, maka bunyilah huruf lam. Tengok ni. Tu nganga mulut. Jangan angkat lidah lagi. Jangan angkat lidah dulu. Tengok bunyi A saja. Nganga mulut. Al-ana. Ikut. Yang Ustaz tunjuk macam tu pasal nak pastikan lidah kita tu terangkat. Kalau perempuan tak angkat lidah, maka tak bunyilah huruf lam kat situ. Ya. Sekali lagi dengar. Tenang-tenang. Al-ana. Alhamdulillah. Okey, boleh tak ikut cara yang kita tadi tu? Ustaz sampai bila nak baca gitu? Sampai bila-bila lah. Dan kalau orang tanya, apa nama hukum yang kita baca tadi? Mak farah atau istifham. Kenapa namanya mak farah? Kenapa namanya mak istifham? Sebab kalimat ini maknanya merujuk kepada pertanyaan, persoalan. Dan kalau tuan-puan nak tahu apa makna kalimat ini, tuan-tuan rujuk tafsir Quran ataupun puan-puan ingat balik kuliah ustaz pada tajwid tahap yang kedua di bawah hukum mat, ya. Tapi kesemua kalimat ini merujuk kepada persoalan, pertanyaan. Itu sebab disebut sebagai mat farah ataupun istifham. Okey, tuan-puan, sekarang ni dalam nota ustaz ni ada ditulis kat ujung ni, dia kata apa tahu? Dibaca dengan ibdal. Dibaca dengan ibdal 6 harakat. Maksudnya kita kena baca betul-betul 6 harakat pada A tadi. Seperti mana bacaan yang Ustaz tunjukkan tadi. Namun begitu, juga boleh dibaca dengan tashil. Tashil apa makna? Mudah. Tashil ni mudah. Mudahkan bacaan, iaitu dengan cara tanpa harakat pada hamzah. Tapi cara ni hanya diamalkan oleh para qari dan qari'ah lah. Macam kita orang awam ni, biasanya kena baca 6 harakat. Jarang saya dengar orang awam baca tanpa harakat. Melainkan kalau memang dia memang tak reti nak baca ataupun dia tak belajar hukum tajwid. Tapi bagi tuan-puan kita orang awam, dianjurkan baca 6 harakat. Tapi untuk qari dan qari'ah, macam saya belajar dulu, masa kursus dan sebagainya, kami boleh baca begini. Tapi bacaan ni tak begitu popular lah. Boleh dibaca begini. Az-zakaraini. Boleh? Ataupun Allahu. Boleh? Ataupun Al-ana. Boleh. Tapi kan, masalahnya kita orang awam, kami dah diajar oleh ustaz, kalau jumpa tanda pemanjang ni biasanya panjang. Betul tak? Takkanlah tak baca panjang pula. Tapi sebenarnya di sebalik bacaan ni, ada bacaan lain yang boleh dibaca dengan tanpa harakat. Jadi kat sini ditulis tashil tanpa harakat. Maksudnya dimudahkan bacaannya tanpa harakat. Pada mana tanpa harakat? Pada hamzah. Boleh? Tapi saya tak galakkan tuan-puan baca tanpa harakat. Saya galakkan tuan bacalah dengan ibdal 6 harakat. Ya, jadi tuan-puan, dan kalau orang tanya mat apa pada bacaan kita? Okey, tolong baca sekali lagi 3 contoh tadi dengan bacaan ibdal 6 harakat. 1, 2 mula. Macam tak berapa cukup 6 harakat tu. Sekali lagi diulang. 1, 2 mula. Okey, nombor 2 Allah. Okey, nombor 3 Al-ana. Alhamdulillah. Itulah bacaan yang jumhur para ulama menggalakkan kita baca dengan kadar 6 harakat. Ustaz, habis tu kalau saya kurangkan harakatnya, apa hukum bacaan? Hukum bacaan makro. Cuma saya nak bagi tahu ada kiraat ataupun ada bacaan yang dibenarkan dalam kiraat Imam riwayat Imam Hafs an Asim, iaitu membaca tanpa harakat pada hamzah. Boleh. Jadi kalau baca tanpa harakat pada hamzah, tuan-tuan kena baca gini. Az-zakaraini,
Allahu al-ana, gitu bacaannya. Boleh juga. Tapi sebenarnya bacaan yang famous yang selalu digunakan oleh para ulama dan juga para qari dan qari'ah adalah dengan memanjangkan a itu dengan kadar 6 harakat. Apakah nama mat kesemuanya? Mat fara ataupun mat istifham. Okey. Puan-puan, setakat ni ada soalan nak tanya? Adakah soalan nak tanya? Namun begitu, nama mat fara dengan istifham ni juga dia ada khilaf di kalangan ulama. Khilaf ni maknanya beza pandangan. Ada juga sebahagian ulama yang mengatakan az-zakaraini Allah ni sama macam mat lazim kalimi musaqqal. Ada? Tuan-tuan jangan keliru. Ustaz, saya dengar ada ustaz tu kabur mat lazim kalimi musaqqal. Boleh juga. Sebab apa? Cukup syarat. Dan yang ni pula ada setengah ulama dia tak sebut mat fara, mat istifham. Dia kata mat lazim kalimi mukhaffaf. Boleh juga. Ustaz banyaknya nama mat ustaz. Nak buat macam mana tuan-puan? Ulama Quran ramai bukannya seorang. Bila ramai maka banyaklah pendapat kan? Macam mazhab lah. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki kan? Banyak tak? Ada 4 mazhab kan? Jadi tuan-puan, maka kenapa wujudnya 4 mazhab? Sebab lahirnya golongan ulama-ulama yang ramai. Jadi bila ramai ni, mereka ni banyaklah hujah di kalangan mereka sendiri. Maka setiap hujah para ulama, kita kena raikan. Jangan berbalah lah. Kita ni orang awam, jangan berbalah. Kita ni tak ada apa sangat tuan-puan. Para ulama lah yang boleh menentukan hukum. Yang boleh menetapkan hukum dalam apa jua contoh bacaan Quran kita. Dan tuan-puan, mereka tetapkan hukum berdasarkan kepada muzakarah ataupun pandangan di kalangan ulama-ulama yang lain. Jadi tuan-puan, selesailah cerita tentang 3 hukum ini ataupun 3 perkataan ini melibatkan mat fara atau istifham, dan tadi disebut sebagai ibdal dan disebut juga sebagai tashil. Sebenarnya ibdal tu lebih kepada bacaan 6 harakat pada hamzah, manakala tashil itu bacaan tanpa harakat pada hamzah. Boleh juga dipraktikkan dalam bacaan. Tapi macam kita biasa ustaz ajar bacaan berapa harakat? 6 harakat lah pada a 3 hal. Cuma ustaz nak ingatkan, selepas bunyi A dekat sini, pastikan lam ni jangan berat. Jangan siap tunduk lagi kepala. Tuan-tuan jangan buat berat. Buat ringan je. Tengok ni. Ikut. Alhamdulillah. Boleh ngajar anak cucu di rumah, insya-Allah. Mujurlah kalimah ni tak banyak tuan contoh. Ada 3 je contoh dalam Quran. Sedangkan ayat Quran kita ada 6,000 lebih kan? 3 contoh ni saja yang ada dalam Quran. Baik, insya-Allah minggu depan kita sambung pula dengan poin yang berikutnya, poin 14, 15, 16 dan sampailah poin yang ke-21 insya-Allah. Okey, mari kita baca Quran. Sudah tentu hari ini kita sambung jilid yang ke-6 kan? Jilid yang ke-6 surah Al-Kahfi lagi ke? Surah Al-Kahfi lagi. Okey, silakan buka. Agaknya ada tak surah Al-Kahfi, contoh bacaan mat fara ni? Tak ada. Pasal apa Ustaz tak tulis pun surah Al-Kahfi? Yang ada surah Al-An'am, Yunus dan surah An-Namlu sahaja. Okey, tuan-tuan, dan bacaan ni, bacaan nakal tadi pun tidak ada dalam surah Al-Kahfi. Dia hanya pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Okey, ready? Surah Al-Kahfi ayat berapa kita baca hari ni? 92. Ayat 92 surah Al-Kahfi. Muka surat yang ke berapa? Muka surat yang ke-5. Okey, nampaknya ayat 92 ni menceritakan tentang siapa? Zulkarnain, seorang raja yang beriman kepada Allah, dan dia ini mengembaralah macam Nabi Musa AS mengembara bertemu dengan melihat kesusahan rakyat-rakyatnya. Dan tuan-puan, pada peringkat awal, Zulkarnain telah berjumpa dengan segombolan ataupun sekumpulan rakyatnya yang tidak ada pegangan agama. Tapi oleh kerana dia ni beriman, dia tak hukum rakyatnya tadi. Sebaliknya, dia bagi nasihat kepada rakyat yang tidak beriman tadi. Kalau kamu buat baik, maka balasannya baik. Tapi kalau kamu buat sebaliknya, kamu buat jahat, maka aku akan hukum. Dan nanti bila kamu mati di hari akhirat, kamu juga dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kata-kata hikmah daripada seorang raja yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian golongan yang kedua yang dia jumpa adalah golongan mereka yang miskin, yang tidak ada rumah, yang tidak ada atap dan sebagainya, ya. Okey, seterusnya apakah golongan yang ketiga yang dijumpai oleh Zulkarnain? Okey, kita teruskan dengan ayat 92.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma atba'a sababa. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman. Nasaddaini wajada min dunihima qauma. Tolong jaga sabdu pada kalimah bainas saddaini. Sebut. Berapa huruf bersabdu? Maka setiap huruf bersabdu kena beratkan bacaan sedikit pada huruf tersebut. Dan nak dengung ke tidak? Tak payah. Yang dengung tu kalau melibatkan mim dengan nun sahaja. Yang ni bukan mim dengan nun. Sekali lagi cuba ulang ayat tadi. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman. Nihima qauma. Stop. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Qawlan kaduna yafqahuna qawla. Apabila kemudian dia menempuh satu perjalanan yang lain. Dia tu siapa? Zulkarnain tadilah. Apabila dia sampai di antara dua gunung, dia mendapati di seberangnya ada suatu kaum yang hampir tidak mengerti perbicaraan. Faham tak? Maknanya golongan yang ketiga yang dijumpai oleh Zulkarnain adalah golongan mereka yang tak tahu bahasa apa yang mereka tuturkan. Tetapi punya hebat Zulkarnain, hanya dia seorang saja yang faham apa yang dibicarakan, dipertuturkan oleh kaum tadi. Orang lain semua tak faham. Inilah kehebatan Zulkarnain. Okey, sambung. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. La ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Berhenti. Sambung. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, mereka siapa? Penduduk tadilah yang tak reti apa yang mereka cakapkan, tapi Zulkarnain faham apa yang mereka perkatakan. Wahai Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj selalu membuat kerosakan di muka bumi. Maka bolehkah kami memberikan kepadamu upah asalkan engkau mendirikan sebuah tembok penghalang antara kami dengan mereka. Oh, mereka mengadu masalahnya, mereka ni diancam oleh Ya'juj dan Ma'juj. Puan-puan tahu tak Ya'juj dan Ma'juj tu apa? Ya'juj dan Ma'juj ni jangan salah faham. Kadang-kadang ada pelajar dulu, ada pelajar dia kata macam binatang yang besar. Apa pula binatang yang besar pula? Ya'juj dan Ma'juj ni adalah golongan manusia macam kita juga. Tapi mereka ni suka membuat kerosakan. Suka membunuh mereka yang tak bersalah. Suka apa saja kerosakan yang mereka buat lah.
Ya, dan jadi tuan suka menimbulkan huru-hara. Dan sekarang ni dah nampak dekat mana Ya'juj dan Ma'juj dan perempuan dia, iaitu tidak lain tidak bukan melainkan mereka yang digelar sebagai tentera-tentera Israel. Jadi mereka inilah antara ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj yang kita nampak, di mana mereka ni suka hati saja membunuh sesiapa saja yang mereka nak. Betul tak? Jadi tuan-puan, inilah sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ni merujuk kepada golongan manusia yang suka membuat kerosakan, suka membunuh orang tanpa bersalah, suka membuat huru-hara dekat muka bumi Allah ini. Dan sekarang ni kita dah nampak dah. Sambung. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Jadi penduduk-penduduk yang diancam oleh Ya'juj dan Ma'juj tadi, dia minta pertolongan dengan Zulkarnain. Kalau kamu tolong kami sanggup bagi apa saja upah pada kamu. Berapa kamu nak, kami sanggup bagi pada kamu. Tapi apa jawapan Zulkarnain? Puan, Zulkarnain bukan seorang raja yang tamak dengan harta benda. Dia kata apa? Zulkarnain menjawab, kekayaan yang diberikan Tuhanku padaku jauh lebih baik. Maka bantulah aku dengan tenagamu sahaja dan aku dirikan tembok di antaramu dan mereka. Nampak tak? Maknanya Zulkarnain ini bukan seorang raja yang tamak haloba, bukan seorang raja yang tamak dengan harta benda. Sebaliknya dia kata cukuplah, memadailah dengan harta benda yang Allah bagi pada aku. Kamu tolong aku untuk dirikan tembok antara kamu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Itu saja, minta pertolongan tenaga lah. Okey, sambung. Atuni zubaral hadid. Hadid, bawalah kepadaku bongkah-bongkah besi, kata Zulkarnain. Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala fukhu. Fukhu حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Harap-harap cukuplah nafas tuan-puan, ya. Sebab kalau tak cukup nafas, tuan-puan boleh baca laju sedikitlah daripada bacaan biasa, ya. Tuan-puan tahu tak yang tuan-tuan perempuan ikut ustaz baca ni apa nama bacaan kita? Tak tahu, tak ingat pula. Namanya bacaan tadwir. Bacaan apa? Tadwir tu maksudnya pertengahan. Nak kata laju tidak, nak kata lambat pun tidak juga. Kalau lambat, yang bacaan tilawah Quran tu namanya bacaan tahqiq. Bacaan apa? Tahqiq. Manakala bacaan kalau bulan Ramadan imam-imam hafiz tu kan, itu namanya bacaan hadar, bacaan laju. Jadi tuan-puan yang ustaz baca tadi bacaan apa namanya? Tadwir. Sebut tadwir. Tadwir ni maksudnya pertengahan, sederhana. Nak kata laju tidak, nak kata perlahan sangat pun tidak. Tengah-tengah lah. Inilah bacaan yang selalu dibawakan oleh tok imam ketika solat berjemaah dan sebagainya, ya. Jadi tuan-puan, tapi kalau untuk bulan tarawih tu biasanya kalau imam hafiz mereka baca laju kan, itu namanya bacaan hadar. Setelah besi itu meratakan kedua puncak gunung, dia berkata, tiuplah olehmu api itu, sehingga bila besi telah menjadi api, ia berkata, bawalah kepadaku tembaga mendidih itu untuk ketuangkan pada besi panas. Famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqban. Dengan demikian,
Maka kaum, nampak tu? Kaum Ya'jud dan Ma'jud. Maknanya, Ya'jud dan Ma'jud ni golongan manusia jugalah macam kita. Tapi puan-puan kena ingat, mereka ni hidup pada zaman Zulkarnain ni tuan-puan. Mereka ni bukannya badan macam kita, kecil puan-puan. Mereka semua tinggi-tinggi belaka, besar-besar belaka tuan-puan. Allahu Akbar. Dengan demikian maka kaum Ya'jud dan Ma'jud tidak dapat mendaki atau melubangi tembok itu. Qala hadza rahmatun min Rabbi. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Berkata Zulkarnain, ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Apabila janji Tuhanku datang, tembok ini akan menjadi debu dan janji Tuhanku adalah benar. Maka selamatlah bila didirikan tembok penghalang antara kaum Ya'jud dan Ma'jud dan kaum yang minta pertolongan tadi, maka selamatlah mereka daripada ancaman Ya'jud dan Ma'jud. Wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd. Idhi yamuju fi ba'd. Cuba ulang. Fi ba'd. Berhati-hati sebut huruf dhad. Puan-puan tahu kan? Dalam banyak-banyak huruf Quran, kata arwah tok guru saya, huruf dhad huruf yang paling susah nak sebut. Dia perlukan masa dan perlukan latihan yang bersungguh-sungguh. Puan-puan tahu tak nak sebut dhad guna apa? Sepanjang tepi lidah. Ikut. Kiri atau kanan? Ditekan ke gigi gerham atas. Itulah ya Ustaz dulu, kini dan selamanya. Itulah ya Ustaz, tak berubah hayat. Dan tuan-puan, itulah kaedah yang tuan-puan kena gunakan sampai bila-bila. Sekali lagi saya ulang. Sepanjang tepi lidah. Maksudnya ini. Ini lidah. Sepanjang tepi lidah, kiri atau kanan. Sat lagi tekan ke mana? Gigi gerham atas. Persoalannya tuan-puan ada ke gigi gerham? Kalau ada, alhamdulillah. Tak usah kena tanya. Kalau tak ada, dengar molek-molek. Kalau tak ada, maka kenakanlah pada gusi. Ustaz, gusi pun tak ada. Kalau tak ada gusi, innalillah lah tuan-puan. Tak ada jadi manusia lagi tuan-puan. Allahu Akbar. Ingat ya, kalau tak ada gigi gerham, Ustaz, gigi gerham saya baru patah semalam Ustaz. Contoh. Maka ulama kata tekan pada gusi. Ya. Jadi tuan-puan, tapi kena gunakan sepanjang apa tadi? Sepanjang tepi lidah. Kiri atau pilih salah satu, kiri atau kanan. Tekan pada gigi gerham atas. Jangan berubah gigi. Minggu ni gigi gerham, minggu depan gigi kacik pula. Ada yang khabar gitu. Jadi tuan-puan jangan bertukar gigi ya. Mesti gigi gerham. Allahu Akbar. Jadi macam mana sebut buat? Tengok ni. Puan-puan nampak Ustaz sengit, Ustaz guna tepi lidah kanan ke kiri? Tengok. Kanan ke kiri? Ni, saya kanan. Sebab saya bukan tangan kiri, bukan tangan kidal. Saya kanan. Saya tulis pun tangan kanan. Maka saya akan lebih ke kanan. Sekali lagi tengok ni. Jangan ke depan. Jangan ke depan pula. Bukan kita guna gigi lidah depan. Kita guna sepanjang lidah kiri atau tepi lidah kiri atau kanan. Tekan pada gigi. Sekali lagi. Okey, hanya lidah mulut kita saja yang sengit sikit. Kepala jangan sengit. Tuan-puan jangan Allah dengan kepala toleh ke sana tuan-puan. Jangan, tak payah toleh ke sana tuan-puan. Ya, hanya lidah dan bibir kita bergerak sedikitlah mengikut pergerakan lidah kita. Cuba ulang lagi ayat tadi. Wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd. Yamuju fi ba'd. Berhenti kat situ.
ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Okey, puan-puan perasan tak? Cerita Zulkarnain tadi tu dah habis. Mana tak tahu? Nampak tak di awal ayat 99 ada tanda bintang. Ada tanda robok. Perasan tak robok tu? Kan Ustaz ajar dulu, kalau ada tanda robok bermakna bermulalah cerita baru, chapter yang baru. Jadi kalau tengok ayat 99 memang betul, cerita lain pula. Kata Allah, pada hari itu iaitu hari kiamat, mereka iaitu kita semua ni, kami biarkan saling menghempas laksana gelombang yang satu menimpa yang lain. Dan sangkakala pun dibunyikan, maka kami kumpulkan mereka semuanya. Maknanya berlakulah hari kiamat yang besar nanti, di mana kita semua akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kali kedua, apabila sangkakala kali kedua ditiup oleh malaikat Israfil, maka kita akan dibangkitkan semula, dikumpulkan satu tempat namanya padang mahsyar untuk diberikan perhitungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan, betul tak tanda robok tadi gunanya untuk memisahkan ataupun membezakan, sempadan kepada cerita lain dengan cerita yang lain. Betul? Alhamdulillah. Ada berapa tanda ni dalam Quran? Tak ingat dah tu. 240. Satu juzuk ada berapa tanda ni? 8. Alhamdulillah. Jadi kalau satu Quran 240 tanda ni. Maksudnya dalam satu Quran kita ada 240 bab ataupun chapter lah. Habis tu yang Ustaz sebut juzuk tu bab besar. Bab yang besar tu dikenali sebagai juzuk. Tapi kalau bab yang kecil-kecil dikenali sebagai robok ataupun ada tanda bintang pada setiap bab itu, ya. Alhamdulillah. Okey, puan-puan tahu tak jarak satu tanda bintang ni dengan satu tanda bintang yang lain tu lebih kurang berapa muka? 2,5 muka surat. Quran biasa, ya, bukan Quran ni. Quran biasa 2,5 muka surat. Jarak antara satu dengan yang lain. Okey tuan-puan, sambung. Wa 'aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda. Pada hari itu, iaitu hari kiamat, kami akan memperlihatkan neraka Jahannam kepada orang kafir dengan jelas. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri. في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Itulah orang yang dahulunya penglihatannya tertutup untuk ingat kepadaku. Mereka pada waktu itu tidak dapat mendengar seruanku. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء Jangan lupa dalam ayat tadi ada berapa tempat yang ada tanda pemanjang? Apalah duanya 3. Maka 2 daripadanya, dia ada 3 tempat, tapi 2 daripadanya tuan-puan kena baca 45. Kat mana tahu? Kafaru dengan duni. Itu 45 lah harakatnya. Kecuali di hujung tadi, oleh kerana kita wakafkan, maka kalau puan-puan ingat hukum matnya mak wajib mutasil. Maka dalam hal ini mak wajib yang diwakafkan digalakkan kita baca 6 harakat kalau mampu. Tapi kalau tak mampu 45 pun boleh juga, ya. Jadi tuan-puan, kesimpulannya ada berapa tempat tanda pemanjang? Ada 3. Maka 3 tempat itu harakatnya kena lebih daripada 2 harakat lah. Inna
وأعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Firina nuzula. Apakah orang kafir menganggap bahawa mereka dapat mengambil hamba-Ku sebagai pelindung selain daripada Aku? Kami telah menyediakan bagi mereka yang kafir tempat tinggal di neraka Jahannam. Jadi jelas kat sini, orang kafir, tak kisahlah bangsa mana pun, bila sebut kafir, maka tempat tinggal mereka tetap dalam neraka Jahannam. Sambung. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أخسرين أعمالا. Katakanlah wahai Muhammad, apakah pernah kami ceritakan kepadamu tentang orang yang paling rugi amal perbuatannya? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Iaitu orang yang sesat jalan hidupnya di dunia, mereka menyangka bahawa mereka telah banyak membuat kebaikan. Ulaika allazina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. ولقائه فحبطت أعمالهم iaitu mereka orang yang kafir terhadap ayat Tuhannya dan pertemuan dengannya, maka seluruh amalnya akan sia-sia. Muncullah kita ni ada rukun iman. Antara rukun iman kita percaya kepada hari kiamat. Betul? Percaya kepada qada dan qadar. Jadi tuan-puan, dengan adanya rukun iman, maka kita terhindarlah daripada gelaran kafir. Maka orang yang tidak beriman ni, mereka tak percaya adanya surga neraka, adanya hari akhirat, adanya qada dan qadar dan sebagainya. Maka confirm mereka ini kalau mereka buat baik macam mana pun kat muka bumi Allah, segala amalannya sia-sia belaka pada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Pada hari kiamat, kami, yakni Allah, tidak perlu lagi mengadakan perhitungan terhadap mereka. Zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru. Jahannamu bima kafaru. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Huzwa. Balasan mereka adalah neraka Jahannam disebabkan kekufuran mereka dan kerana mereka selalu memperolok-olokkan ayat-ayatku dan rasulku. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh,
mereka itu akan mendapat syurga Firdaus sebagai tempat kediaman. Masya Allah, tuan-puan, dapat syurga Firdaus ni adalah tempat yang seaman-amannya, yang seindah-indahnya, yang tak pernah kita gambarkan, tuan-puan. Tapi dengan syarat kena jadi orang beriman, kena beramal soleh, baru dapat syurga Firdaus. Dan beruntunglah kita lahir-lahir je jadi umat Nabi Muhammad. Lahir-lahir je jadi orang Islam kita, tuan-puan. Pasal apa kita ni kalau nak kumpul amalan ataupun pahala, tuan-puan, cukup mudah. Dengan berniat saja, niat saja pun dah dapat pahala, belum melakukan lagi perkara tersebut. Contohnya pagi tadi lah tuan-puan bergerak daripada rumah, niat tuan-puan nak pergi ke mana? Tak datang kelas ustaz kan? Niat tu Allah dah bagi pahala dah. Belum lagi bergerak pakai baju, naik kereta dan sebagainya, berjalan dan sebagainya. Semuanya mendatangkan banyak pahala pada kita. Maka semakin banyak kita buat amal soleh, maka cerah harapan kita dapat syurga Firdaus. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Cuba betulkan ha pedas. Anha haywala. Haywala. Kadang-kadang bunyi hai tu tak berapa tepat. Ha pedas ni bunyi kat mana puan? Tengah kerongkong. Cuba sebut hai. Hai. Haywala. Ulang balik dengar. Khalidina fiha la yabghuna anha haywala. Mereka tinggal di dalamnya. Siapakah mereka itu? Iaitu penghuni syurga lah. Ataupun orang yang beriman, orang yang beramal soleh yang dapat masuk syurga Firdaus tadi. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Dan mereka tidak akan dipindahkan. Beza sangat dengan kehidupan kita dekat muka bumi Allah. Dekat dunia ni berapa kali tuan-puan pindah? Agaknya lebih 3-4 kali agaknya. Saya sendiri pun lebih 3-4 kali berpindah randah, tuan-puan. Allahu Akbar. Tapi kalau dekat akhirat nanti, kalau Allah kata kita dapat masuk syurga Allah, contohnya syurga Firdaus, maka di situlah tempat tinggal kita selama-lamanya, tidak akan dipindahkan. Tuan-puan sambung. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لأن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lautan itu menjadi tinta, tinta tu dakwat untuk mencatat kalimat Tuhanku, pasti lautan itu akan kering sebelum habis kalimat Tuhanku dicatat, sekalipun kami datangkan sebanyak itu lagi. Nak menunjukkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala amat luas. Lagi kalau dia datangkan lautan, seluas lautan itu pun tak cukup. Dijadikan tinta dakwat untuk mencatat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ilmu manusia amat terhad dan amat sedikit. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Berhenti. Yuha ilai. Kalau orang tanya, ilai ada hukum apa? Tak ada apa-apa melainkan beratkan saja bacaan pada huruf ya bersabdu. Kalau orang tanya ada hukum tak? Tak ada. Tak ada hukum apa? Tak ada hukum mat pada bacaan. Jangan ilai panjang pula kat situ. Tak boleh. Kita baca pendek. Ya? Tapi sebelum tu puan-puan nampak tak kalimah ana tadi? Ni semua dah belajar dengan Ustaz, dah ulang kaji. Tapi tak apa, siapa yang tak sempat lagi ulang kaji, nanti akan kita ulang kaji balik. Ana ni di atas alif tu ada tanda bulat bujur. Tanda bulat bujur meninggi ataupun dalam bahasa Arabnya as-sifril
Mustafil qaim. Tak ingat bahasa Arab, ingat bahasa Melayu lah. Tanda bulat bujur meninggi. Dan tanda bulat bujur meninggi ni hanya pada 6 kalimah saja dalam Quran. Antaranya kalimah ana. Jadi ustaz, kami nak buat apa kalau jumpa tanda ni ustaz? Gini, kalau puan-puan jumpa contohnya pada kalimah ana tadi, sekiranya kita wasal, sambungkan bacaan, maka ana dibaca pendek. Tapi kalau berhenti, pi baca 2 harakat. Jadikan hukum mad asli pada dia. Tapi ayat ni sesuainya berhenti ke sesuai sambung? Sambunglah ustaz. Sekali lagi ulang. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Berhenti. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang mendapat wahyu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahawa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Berhenti. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Macam kurang je harakat Rabbihi tadi. Puan nampak tak kat situ kena baca 45? Ustaz, masalahnya kami tak cukup nafas. Kami nak kejar nafas ni ustaz, macam mana? Tuan puan, siapa yang kurang harakat, baik kita ulang balik bacaan tadi. Wala yushrik bi'ibadati Rabbihi ahada. Maknanya tadi, bila kita dah berhenti salihah tadi, kalau puan-puan rasa tak cukup nafas nak ulang balik, tak payah ulang. Puan-puan teruskan, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Boleh juga, tak ada masalah. Tadi Ustaz Ghostan balik tu, manalah tahu puan-puan nafas panjang pula hari ni, maka itu sengaja Ustaz ulang balik. Tapi sebenarnya boleh teruskan. Okey, kata Allah, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak boleh menyekutukan dalam beribadat kepada Tuhannya dengan sesiapa pun. Maka tamatlah sudah bacaan surah Al-Kahfi. Berapa ayat tadi? 110 ayat. Ustaz, boleh tak kalau saya baca sikit-sikit Ustaz malam Jumaat 110 ayat? Boleh. Macam saya dulu, saya mentadbir masjid malam Jumaat, saya bincang dengan sahabat saya, imam dan sebagainya. Kami bincang, kita tak bawa 110 ayat. Satu malam Jumaat kami bawakan 10 ayat aja. Satu malam Jumaat 10 ayat. Jadi, kali-kalah berapa minggu baru habislah 110 ayat. Tapi tak mengapalah daripada langsung tak baca. Baik, kita baca sedikit. Jadi, tuan-puan boleh perhatikan di rumah nanti. Satu malam Jumaat, bila malam Jumaat, malam lusa ni, malam Jumaat, baca ayat 1 sampai 10. Nanti minggu depan baca ialah ayat 11 sampai ayat 20 ke 21. Begitulah. InsyaAllah lama-lama habis tak? Habislah surah Al-Kahfi. Janji kita baca surah Al-Kahfi. Jangan langsung tak dibaca. Ustaz, kalau malam Jumaat tak dan, malam bila boleh baca Ustaz? Boleh baca hari Jumaat. Boleh baca hari Jumaat. Hari Jumaat tak ke mana kan? Tuan-puan duduk lepas pergi pasar tu, tak ada ke mana. Bacalah Quran surah Al-Kahfi. Boleh juga. Tak semestinya malam Jumaat. Ustaz, malam Jumaat tak dan, hari Jumaat pun tak dan. Macam mana Ustaz? Bacalah hari-hari yang lain pun tak apa. Tak ada masalah. Dia tidak ada hari yang khusus untuk membaca surah ini. Apa saja ayat Quran boleh dibaca pada bila masa. Puan-puan jangan salah faham tu surah Yasin. Tak semestinya malam Jumaat.
Malam lain pun boleh, tuan-puan. Walaupun ada sebagian ulama kata yang baca Yasin itu bid'ah. Bid'ah tu maksudnya yang tak dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat. Tapi kena ingat, membaca Yasin bukankah itu ayat Quran? Jadi bila kita niatkan baca ayat Quran, dapat pahala tak? Dapatlah pahala. Cuma mungkin dah jadi adat kebiasaan kita, malam Jumaat, orang kita daripada tok nenek moyang dulu, baca surah Yasin. Betul tak? Tapi kalau puan-puan tak nak baca Yasin, Ustaz, malam Jumaat ni saya tak nak baca Yasin, saya nak baca surah Kahfi aja. Boleh, tak ada masalah. Ustaz, surah Yasin Kahfi pun saya tak nak baca, saya nak baca surah Al-Baqarah aja malam Jumaat. Boleh, tak ada masalah. Puan-puan, dalam bab tu jangan berbalah. Kita ni suka berbalah benda-benda yang remeh-temeh begitu. Sepatutnya kita kena pertikaikan kepada orang yang langsung tak baca Quran. Allahu Akbar. Ramai lagi, tak usah pergi jauh lah tuan-puan, tengok anak cucu sendirilah. Anak cucu buat apa malam Jumaat? Tengok TV, main game dan sebagainya tuan-puan. Ajaklah anak cucu tu baca Yasin sama-sama. Ustaz, anak cucu saya kecil lagi, Ustaz, macam mana nak baca Yasin? Dengarlah kita baca. Suruh dia duduk sebelah kita baca, dia dengar. Dapat pahala tak? Kita dapat pahala, dia pun dapat pahala juga. Allahu Akbar. Minta maaf tuan-puan, Ustaz bukan nak berceramah, tetapi tazkirah, nak ingatkan diri saya, nak ingatkan diri tuan-puan, sama-samalah kita mempraktikkan bacaan Quran dalam kehidupan sekeluarga kita, insya-Allah. Mudah-mudahan rumah kita didatangkan oleh para malaikat datang ke rumah kita setiap kali kita baca Quran. Okey, silakan sambung surah baru, surah Maryam. Surah Maryam ni mencabar ni. Pada awal ayat yang pertama sudah mencabar. Jadi tuan-puan, mari ikut Ustaz baca sama-sama surah Maryam. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayat pertama tu berapa huruf? 5 huruf. Huruf apa? Kaf, ha, ya, ain, sad. Okey, sebelum saya tunjukkan cara bacaan, puan-puan Ustaz nak tanya, berapa harakat? Okey, dengar molek-molek. Nak tahu berapa harakat, sebenarnya tuan-puan kena eja semua huruf tadi. Okey, mari saya tunjukkan ejaannya macam mana. Okey, ni kaf. Ya. Kaf, ha, ya, ain, sad. Okey. Dekat kaf ni ada tanda pemanjang. Ha dengan ya tak ada. Ain ada, sad ada. Okey. Jadi kata ulama, kalau kamu nak baca, ini semua namanya huruf rahsia di awal surah. Jadi kalau kamu nak baca huruf-huruf rahsia, apa saja huruf rahsia, kamu kena eja. Macam mana eja kaf? Jangan KAF pula, bukan KAF. Puan-puan kena eja dalam jawi. Macam mana eja jawi? Kaf. Kaf, alif, fa. Kaf. Ni kaf. Lepas tu ha. Ha, alif, ha. Ya, alif, ya. Okey. Kita buat praktikal 3 huruf dulu. Kaf, ha, ya dulu. 3 huruf. Ain, sad, sad lagi. Okey, jadi tuan-puan, oleh kerana huruf kaf ni ada tanda pemanjang, maka nilai harakatnya ulama kata kamu kena baca 6. Manakala ha dengan ya ni ada tanda pemanjang tak? Tak ada. Maka kalau tak ada tanda pemanjang, berapa harakat kami nak baca, Ustaz? Okey, sabarlah dulu. Ustaz tunjukkan di sini. Puan-puan nampak tak dekat sini ada alif? Anak murid yang dah belajar macam itulah jawapan dia. Cepat je nak jawab. Okey tuan-puan ni, nampak tak ada alif? Satu alif, kata ulama, nilainya 2 harakat. Maka tu sebab dekat ha ni pi baca 2. Manakala ya pun serupa juga kan? Ada alif kan bila kita eja, maka nilainya juga 2 harakat. Ustaz, soalnya 2 harakat tu mat apa? Yang 6 harakat tadi mat apa? Dengar molek-molek. Yang 6 harakat tadi namanya mat lazim. Mat lazim harfi mukhaffaf. Sebut? Manakala yang 2 tadi namanya MAH. Mat asli harfi. Macam terkejut je. MH tu mat asli harfi. Jadi yang 6 harakat ni mat lazim harfi mukhaffaf. Apa makna mukhaffaf ni? Ringan. Maksudnya bacaannya jangan dengung. Ikut Ustaz. Kaf. Ada bunyi gonah ke? Bunyi dengung ke? Tak ada. Jangan kaf. Kat situ. Jangan bunyi kat situ tuan-puan ya. Sekali lagi. Kaf. Ikut. Kan senang. Dan kalau orang tanya, apakah huruf mat dekat kaf tu? Huruf matnya apa?
Tengoklah Ustaz Eja tadi. Kan ada alif, kaf, alif, fa. Maka huruf matnya alif. Okey. Seterusnya, ha, ya, dua harakat. Ha, ya. Kan senang? Jadi 6, 2, 2, berapa? 10 harakat, satu nafas. Tengok Ustaz baca. Kaf, ha, ya. Ikut. Ui, pandai 3 huruf. Baru 3 huruf. Mari kita masuk huruf yang keempat dan kelima. Okey, cabarannya pada huruf 4 dan kelima. Okey. Puan-puan nampak huruf apa yang keempat? Eja ain. Eja ain. Apa pula ain alif pula? Ain ya nun. Sudah. Mengeja pun salah. Tuan-tuan. Ain ya nun. Ain ya nun adalah ain. Betul? Dan ingat, ini ejaan ain. Kemudian eja sad. Sad alif dal. Ustaz, minta maaf dah lama kami tak ngeja Ustaz. Last day kami ngeja masa umur saya 10 tahun Ustaz, ataupun 7 tahun. Dulu kita ngeja, ingat tak dulu ya, masa kecil-kecil kita ngeja. Sekarang ni kita tak ngeja lagi lah. Kita baca je Quran tu. Jadi rupa-rupanya eja ain ya nun. Eja sad alif dal. Maka jadilah ejaan ain dengan sad di sini. Okey, puan-puan. Jadi ain ni kata ulama, huruf matnya apa tahu? Huruf matnya ya. Nampak huruf ya ni. Dan nilai harakat pada ain oleh kerana dia ada tanda pemanjang, ulama kata kamu kena baca 6 harakat. Kemudian nak buat apa lagi? Lepas 6 harakat nak sebut apa? Lepas 6 harakat sebut ain, cuba sebut ain 6 harakat. Ain. Ikut. Sabarlah bunyi tu, sabar tu jangan sebut dulu. Ustaz kata bunyi ain saja. Dan bila sebut ain, di hujung tu huruf apa tadi? Nun. Maka jangan tutup bibir. Jangan ain. Tutup bibir pula. Jangan tutup bibir. Tengok. Ain. Stop. Kemudian, nampak tak di sini sebelum sebut huruf sad, ada nun mati tadi pada ejaan ain. Nun mati jumpa apa ni? Sad. Maka di sini ada satu hukum namanya ikhfa hakiki. Sebut. Ikhfa hakiki ni dengung ke tak dengung bacaannya? Dengung, tapi dengan cara sembunyikan tak sambung ayat Ustaz. Sembunyikan sebutan nun mati. Sembunyikan sebutan nun mati. Maknanya nun mati ni nak bunyi ke tak bunyi sat lagi? Apa pula tak bunyi? Bunyi. Cuma kata ulama samar-samar. Samar-samar tu maksudnya puan, bunyinya tak berapa clear. Tak berapa jelas. Macam mana nak bunyi nun mati tak berapa jelas Ustaz? Gini. Secara basicnya nak bunyi nun gini. An, in, un. Betul? Itu bunyi basic lah. Di mana hujung lidah tekan pada gusi. Tapi sat lagi kena bunyi gini. Maksudnya hujung lidah puan jangan tekan pada gusi. Letak tengah-tengah. Boleh? Itulah namanya sembunyi. Jadi kalau anak cucu tanya, nun mati tu nak bunyi tak? Bunyi. Tapi secara samar-samar. Macam mana bunyi nun mati samar-samar? Buat praktikal macam tu dulu. Barulah kita baca yang ni. Tengok. Tu 2 harakat. Tengok. Ikut. Dah stop. Lepas tu barulah kita bunyikan sad. 6 harakat. Jadi tadi kata ulama, kat sini kena dengung 2 harakat. Ni dengung. Dengung 2 harakat. Hukumnya apa? Ni, ikhfa hakiki. Ni dengung ni tadi 2 harakat bunyi. Tadi tu dengung 2 harakat. Lepas tu barulah kita baca sad 6 harakat. Jadi, ain 6 harakat, dengung 2, sad 6 berapa? 14 harakat. Tadi berapa? 10. 10 campur 14?
24 harakat. Nak buat macam mana? Ustaz tak ada diskaun ke? Kejap lagi saya bagi diskaun. Ni tuan-tuan ada diskaun. Kejap lagi saya bagi apa. Jadi tuan-tuan tengok saya baca ya. 6 campur 2 dengung campur 6. Tengok. Semuanya 14 harakat satu nafas. Sad. Ikut. Hati-hati bunyi tadi tu. Itulah namanya ikhfa hakiki. Dan tuan-puan kena belajar secara berguru. Tengok ustaz buat baru kita boleh buat. Kalau buat sendiri jawabnya tak tahulah betul ke salah. Confirm salah. Sebab apa saya dulu pernah juga belajar. Konon-konon tahulah tu belajar sendiri. Bila sembok dengan ustaz salah kamu baca tu. Rupa-rupanya nak tahu apa hukum kat situ kamu kena eja. Seperti mana yang saya tunjukkan di sini. Jadi kombinasi semua huruf ini totalnya mesti 24 harakat satu nafas. Tengok saya baca. Kaf ha ya ain sad. 1, 2 mula. Dah habis nafas dah ustaz. Dah tak ada oksigen lagi dah ustaz. Allahu akbar. Ustaz, kenapa tak ada diskaun? Sabar tuan-tuan, ada diskaun. Kata ulama kalau kamu tak larat nak baca 24 harakat ji, ni, ain ni kamu boleh baca 45. Ain ni boleh baca 45. Tuan-tuan ambil 4 ke 5? Dah agak dah 4 harakat. Okey. Jadi 6 harakat ni tukar pada 4. Boleh. Hanya ain saja boleh baca 4 harakat. Jadi kalau tadi 24 harakat, kalau tuan tolak 2 bermakna boleh baca 22 harakat. Boleh. Tengok sekali lagi saya bacakan. Kaf ha ya ain sad. 1, 2 mula. Ain sad. Alhamdulillah. Itulah kisahnya. Bacaan berapa huruf tadi? Nampak je 5 huruf. Tapi harakatnya Masya Allah. Panjang je ustaz. 24 harakat nak buat macam mana? Jadi siapa tak mampu baca 24 harakat, boleh kurangkan kepada 22 harakat. Dengan syarat ain tadi dibaca dengan 4 harakat. Boleh. Hanya ain saja. Yang lain no discount. Jadi tuan-puan, nampak tak? Walaupun 5 huruf, ada hukum tajwid tak? Ada hukum tajwid yang kita kena belajar lah. Orang yang tak belajar, tuan-puan, saya pernah dengar, ada jemaah baca, kahaya asa. Kenapa jadi kahaya asa? Dia ingatkan, huruf-huruf ni ada baris. Rupa-rupanya huruf ni tak ada baris. Yang tuan-puan nampak melengkung tu apa? Melengkung tu tanda pemanjang, bukan baris. Jangan salah faham. Kalau baris bentuknya macam ni, melintang macam ni kan? Itu baris. Tapi yang ni melengkung, bukan baris. Itu tanda pemanjang. Jadi, setiap huruf tu ada tak nilai harakatnya? Dan kalau orang tanya, mat apa yang kita baca? Kaf ini, mat lazim harfi mukhaffaf. Ha dengan ya, mat asli harfi. Mat asli harfi. Ha dengan ya, saya tulis kat sini. Ha dengan ya, ataupun yang 2 harakat ni, mat asli harfi. Ataupun mat asli yang kita jumpa dalam bentuk huruf. Manakala 2 harakat juga merujuk kepada bunyi ikhfa hakiki. Boleh juga. Jadi yang dua-dua ni mat asli harfi. Yang ini 6 harakat ain, mat lazim harfi mukhaffaf. Kemudian dengung, nampak kat sini dengung. Dengung ni adalah ikhfa hakiki. Dan akhirnya sad, mat lazim harfi mukhaffaf. Jadi ada 3 huruf yang kena baca dengan 6 harakat. 2 huruf dibaca dengan 2 harakat, 2 harakat. Manakala di tengah-tengah ni yang tersembunyi antara ain dengan sad adalah hukum ikhfa hakiki. Okey, mari kita sambung bacaan kita sikit. Okey, dengar ya, Ustaz tunjuk. Kaf ha ya ain sad.
Kalau puan-puan nak baca betul, kita kena baca tenang. Jangan gopoh-gapah, jangan kelang kabut nak baca ayat-ayat Quran. InsyaAllah kalau puan-puan praktikkan, dan cara mempraktikkan 5 huruf ini, kita bagi 2 dulu. Mula-mula sebut 3 huruf, kaf, haya. Lepas tu, second round tu, puan-puan tengok huruf yang berikutnya, ain dengan sad. Kemudian lepas dah tahu dah cara bacaan 3 dengan 2 huruf, kita combinekan. Begitu. Tapi kesemua total harakatnya berapa? 24 harakat mesti dibaca dengan satu nafas. Jangan putus nafas di tengah-tengah ya. Okey, teruskan. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Stop. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني berhenti. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Ustaz, kalau kami berhenti dulu Syaibah boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dengar ya, saya berhenti kat situ. Washta'ala ar-ra'su Syaibah. Ra'su Syaibah. Walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Stop. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. وكانت امرأتي عاقرا. Tolong baca 2 harakat warai. Itu 2 harakat tahu. Namanya MSBB, Mad Syibih Bil Badal. Pergi baca 2 harakat. Okey. Tak apa, kita gostan balik. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. قرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, walaupun sekadar 6 ayat, tapi yang paling mustahak kaf haya ain sad tadi kan. Ustaz tunjukkan balik cara bacaan. Dulu dah belajar dah. Mudah-mudahan dapat dipraktikkan dalam bacaan kita harian nanti insya-Allah. Jadi minggu depan sambung balik tahu ayat yang ke-7 surah Maryam. Dan kalau puan-puan nak fasih baca, kalau boleh di rumah bacalah dulu. Bacalah sepintas lalu. Nanti dalam kelas saya tunjukkan cara bacaannya insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Diakhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama.